ada pepatah Jawa ada menyebut, the beauty of success is not the achievement but the journey. Keindahan sesuatu kejayaan itu bukan pencapaiannya, tapi perjalanannya itu. Macam kita lah kan, ayah-ayahanda ni ada, bukan tiba-tiba tahu sonang hari ni. Dulu susah, anak-anak tak tahu. Sorry bagi kau makan dulu, kau tahu tak? Tapi akhirnya hari ni semua anak-anak dah berjaya. Tapi yang menjadikan dia indah bila mengenangkan balik perjuangan kita, perjalanan membesarkan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan moderator yang segak lagi bergaya pada malam ini. Cuma mungkin kurang sedikit daripada saya saja. Itu ayat dah biasa pakai. Yang bahagia tuan guru Ustaz Zul Ramli, patut dia mula kan, dia mula, jadi saya hanya akan sambung sama seperti di atas. Senang kan, tapi memandangkan dia senior dah suruh saya cakap dulu, saya cakap dululah kan. Jadi makna kata tajuk kita memang menarik malam ni, iaitu hijrah tak mudah tapi indah. Sebab memang menyebut itu senang. Itu sebab tajuk forum ke tajuk ceramah Mal Hijrah tahun ni, polik-polik tahun ni, tahun baru azam tertangguh. Tahun ni tajuk kan. Ada tahun baru azam macam sama je. Tajuk dia yang saya dah dapat tahun ni lah. Sebab apa? Sebab kita lihat penghijrahan Nabi dulu, nak menggambarkan tengok hijrah Nabi. Nabi dulu bila diperintahkan oleh Allah, kena faham, Allah perintahkan Nabi berhijrah. Kita reverse balik ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Waktu Nabi dalam perjalanan kan, nak pergi ke Masjidil Aqsa tu, singgah kat beberapa tempat, termasuklah Bukit Tursina, Baitul Laham, dan satu tempat tu Jibril tunjuk, itulah dia Yathrib tu. Ini terjemahan lah, Jibril tak cakap macam tu, lebih kurang lah kan. Tu Yathrib tu, tak lama lagi Allah akan perintahkan kau berhijrah ke sana. Jadi Nabi dah tahu, dapat idea dah. Oh tak lama lagi, dapat soalan bocor. Tapi bila sampai masa dan ketika, bayangkan Nabi ketika itu sedang berada dalam keadaan yang getir. Tentera kafir Quraisy dah keluar perkeliling dah. Kepada tentera-tentera tu arahan lah kan, supaya membunuh Nabi. Sampai tawaran tu ada yang dapat kepala Muhammad ni dapat 100 ekor unta, macam-macam lagi tawaran dan ganjaran. Ringkas cerita, dalam keadaan itu masa itulah Nabi diperintahkan berhijrah. Dan kena ingat, sebab kita bukan kata nak cerita politik ke apa, tak ada lah. Mungkin ada orang terlepeh cakap Nabi pelarian kan, tapi kena ingat Nabi keluar pintu depan tu, bukan pintu belakang. Menghadap betul askar-askar kafir Quraisy tu, dan siap ambil lah pasir letak kat kepala tentera-tentera ni. Dan Nabi baca, waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa anshaynahum fa hum la yubsirun. Semua dah faham lah maksud dia. Beno tengok-tengok di depan dan di belakang dan dia tak nampak kan. Dan ada ustaz kat kelumpur ni cakap, baca ayat ni kalau nak elak speed trap kan, cubalah baca. Ada seorang tu dia try baca, kono agak saman dah tu. Sebab polis tu sebelum pasang kamera dia dah baca dulu, jadi dia nampak kita tak nampak dia. Jadi lepas tu Nabi keluar, Nabi teruskan dengan strategi. Dan Nabi suruh pula Sayyidina Ali ni nak tunjuk kesusahan dia. Kesusahan dia adalah apabila Sayyidina Ali, wahai Ali, kau gantikan aku kat tempat tidur aku. Seronok dia. Cuba kalau kita lah imam nak kena bunuh lah. Imam nak, bukan imam sini, ni contoh lah. Ada orang nak pukul aku ni, kau gantikan aku, kau menyamar jadi aku kat dalam bilik ni. Agak-agak apa kita cakap? Kau nak mampu, kau mampu seorang-seorang. Kau jangan babit kau lain. Mungkin kita cakap macam tu. Tetapi Sayyidina Ali dengan penuh gembiranya,
Rasa dalam bahasa orang Tamantun sebut feel honored lah. Contoh kan. Rasa seronok betul dapat ganti. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar menitiskan air mata gembira sebab Nabi pilih dia untuk ikut Nabi. Sedangkan ini bukan satu benda yang mudah. Nabi boleh ya nak cakap, Burak come here. Kan panggil Burak. Sekejapan boleh sampai. Tapi Nabi fikir dia nak bersusah-susah biar sama dengan umat dia. Kang dia seorang-seorang ada dapat naik channel. Kan? Tu antaranya lah. Dan di manakah di manakah pengiktibaran yang kita boleh tengok daripada penghijrahan tu? Dan Nabi dalam perjalanan yang Nabi ikut, ingat tak siapa? Ingat tak momen kita dulu masa ikut Ustaz Zul, dulu kita pergi umrah, pergi haji, ingat tak? Kan Ustaz Zul, kita tinggal kat cermin tingkap bas tu, kita tinggal kat luar. Ya Allah, macam manalah Nabi hijrah dulu ni daripada Makkah ke Madinah. Kita naik bas pun sibuk tanya berapa jam lagi ni, bila sampai. Kalau yang pakai ihram tekan kain ihram, kalau terlalap rasa macam terlanjang tu, ada lagi kita rasa macam tu lah, dek lama tertidur. Betul. Tapi dalam pada ketika itu, untuk makluman semua, kita rasa susah dah tu pakai kain ihram pergi ke Makkah nak buat umrah, nak buat haji ni. Tapi masalahnya perjalanan yang Nabi ikut bukan yang kita tengok tu pun. Sebab Nabi mengikuti jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia. Bayangkan punya teruk perjalanan Nabi. Dan bukannya naik kapal terbang, bukan naik bas berhawa dingin, bukan naik executive coach, bukan. Nabi jalan kaki, kejap-kejap naik unta berhenti. Ini ramai-ramai ni. Dan pada ketika itulah perkara yang paling besar sekali kita lihat macam mana perjalanan Nabi itu. Dengan pelbagai ujian, ada orang yang ikut Nabi bukan semua niat kerana Allah. Tak. Tu yang Nabi keluar hadis Nabi sebut inna a'malu biniat. Salah satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Kenapa dengan niat? Apa yang penting benar pasal niat ni? Niat ni adalah setting kita. Macam mana hidup kita ni yang kita nak jalankan. Macam mana kehidupan kita ni nak kita kembangkan. Semua orang tahu dah peristiwa hijrah ni. Naik muak dah dengar daripada kecil. Dengan masuk nasyid dengan tahu cerita kan, macam kisah Nurul Gua Sur apa semua dah tahu dah. Macam mana labah-labah burung semua dah tahu. Tetapi apa yang kita nak tengok sekarang ni, apa yang besar benar dengan niat, sikit niat menggambarkan betapa niat tu sendiri pun susah. Nak mengubah niat tu pun susah. Apa kata kau jangan kahwin dengan perempuan ni. Perempuan ni lawa ayo harap, tapi dari segi agama elak itu. Baik kau kahwin dengan dia ni, muka taklah berapa indah benar, tapi agama tip-top. Bukan senang nak ubah niat tu. Nak pula yang tadi tu, dia muka ala-ala macam Maya Karin sikit. Kalau Ustaz Zul kenal lah. Oh yalah, Ustaz Zul tak kenal lah, dia tak tengok TV kan, dia baca Quran je macam tu kan. Gurau saya. Tapi memang ya. Tapi kadang-kadang susah kan, sebab tak apalah nanti pandailah aku ubah dia. Sebab bukan semudah itu untuk mengubah niat. Sedangkan bila kita beli telefon, beli handphone, benda pertama yang kita akan tengok dekat telefon tu, bila dah beli telefon sampai rumah, keluar daripada kotak, dah pasang lah semua screen protector, semua dah pasang. Benda pertama kita akan tengok adalah setting dia. Yang rabun tulisannya godang, yang buta tu torang lagi. Betul tak? Ringtone lain. Kalau bunyi email, tahu dia bini dia telefon. Mana dia dah hejaz dah. Dia dah hejaz dah semua. Dan setting kita tak ubah hari-hari. Hari pertama saja. Tetapi bila ada masalah, alamak apa kabur ni, baru kita usik balik setting tu. Macam tu kat kehidupan kita. Bila ada masalah, setting ni juga yang kita tengok. Tu sebab Nabi sebut. Kan Nabi sebut apa? Nabi Muhammad SAW beritahu kita, dia kata tidak ada lagi dah penghijrahan selepas Fathu Makkah. Tak ada lagi dah. Yang ada cuma niat dan jihad. Niat kita dan perjuangan. Perjuangan ni kalau kita boleh tafsirkan adalah perjuangan nak melaksanakan niat tu. Jadi kalau kita nak melaksanakannya, yang menjadi masalah kita selama ni kita tak boleh buat sebab kita tak tahu pun status quo kita kat mana. Kita tak tahu. Contoh, aku ingat aku nak kuruskan badan lah. Berat badan kau berapa sekarang? Tak ingat lah berapa, tak timbang lah lagi dah, tapi nak kurus lah. Mana boleh macam tu? Kita kena tahu. Aku ingat lepas ni aku nak untung lagi lah, nak tambah keuntungan untuk syarikat aku ni. Sekarang ni berapa keuntungan? Entah tak pasti sangat lah, tapi kalau boleh nak untung lah. Jadi makna kata kalau kita tak pasti kedudukan kat mana, kita nak ubah apa? Kita kena sedar. Tu sebab muhasabah diri itu penting.
Aku tengok Nabi sekarang, bila Nabi diperintahkan oleh Allah supaya berhijrah, Nabi tidak, pun tidak. Wahai Muhammad, kau berhijrahlah. Tak ada Nabi kata, nanti lalu orang nak bunuh aku ni, Allah bagi aku seminggu dulu, fikir lu macam mana cara. Tak ada. Besok-besok lah, tak ada. Macam kita lah orang yang dapat surat kena berpindah daripada KL kena pergi Seremban, macam-macam alasan, baik surat rayuan, mohon penangguhan sebulan, ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan, macam-macam surat, mau cacat sign kita tonyok sebab nak minta sokongan supaya lambatkan sikit. Tapi Nabi tak, sebab perintah Allah jangan dilengah-lengahkan. Itu adalah pengiktibaran yang pertama. Akhirnya saya ringkaskan sebab dia dah kata tadi 5 minit, cara dia pegang mic tu tahu. Kerana agak aku lambat dia kotuk kepala aku dengan kan. Jadi makna kata ringkas cerita, cakap cerita, saya skip yang bab pembinaan Masjid Quba. Bila sampai aja di Yathrib, tala'al badru alaina, gembiranya dia sebut bulan purnama dah datang kepada kami, nak menunjukkan kesusahan tu hikmah dia adalah ketibaan kekasih Allah. Dan bila kita sebut tiba tu sebab ada pepatah Jawa ada menyebut, the beauty of success is not the achievement but the journey. Keindahan sesuatu kejayaan itu bukan pencapaiannya tapi perjalanannya itu. Macam kita lah kan, ayah anda ni ada, bukan tiba-tiba tahu senang hari ni. Dulu susah, anak-anak tak tahu. Sorry bagi kau makan dulu, kau tahu tak? Tapi akhirnya hari ni semua anak-anak dah berjaya. Tapi yang menjadikan dia indah bila mengenangkan balik perjuangan kita, perjalanan membesarkan anak-anak. Cukup untuk pusingan pertama. Minta nanti Ustaz Zul tolonglah tambah-tambah kan, mana yang lebih baik. Wallahu a'lam. Nama Ustaz. Nama Ustaz Aiman. Terima kasih kepada Ustaz Aiman. Sebenarnya ini adalah forum antara forum yang mendabarkan lah, sebab kita tak tahu soalan apa tu, berkorut dengan soalan tu tadi. Tapi yang pertama tadi kan tentang perubahan, saya sebenarnya nak ambil jugalah. Benda ni memang bukan senang. Dia sebut tentang bab kekeluargaan sendiri pun bukan senang. Ustaz sebut tadi tentang masyarakat, nampak? Antara tentangan-tentangan kita tengok kita tengok perintah Allah ni, tengok kisah Nabi Ibrahim dalam bab keluarga lah. Bab keluarga, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah dapat mimpi kena sembelih anak dia Nabi Ismail. Nak double confirm, tanya bini dia, wahai Siti Hajar, aku dapat mimpi kena sembelih anak kita, apa pandangan kau? Ni saya ringkaskan lah nak bagi mudah faham. Siti Hajar pun jawab, wahai suamiku, kalaulah mimpimu itu disertakan dengan perintah Allah, maka laksanakanlah ia. Tapi kalau mimpi kau tu tidak disertakan perintah Allah, maka anggaplah ia mainan tidur. Nampak macam tu lah. Kalau bini kita macam mana kan? Abang mimpi tadi kena sembelih anak kita, apa mana kau? Membuta tengah hari, babit kena nyawa anak pula. Mungkin lah, sebab tahap bini kita tak sampai macam Siti Hajar. Kemudian ditanya anak dia sendiri, Ismail, wahai Ismail, ayah ni dapat mimpi kena sembelih kau, apa pandangan kau? Kalau dah itulah perintah Allah, laksanakanlah ia wahai ayahanda, sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Kita kena tengok tu contoh tu. Kalau anak kita lah macam mana kan? Long, abah dapat mimpi kena sembelih kau, apa pandangan kau Long? Macam ni lah abah, kalau abah nak sembelih hangah, daging dah lebih sikit, mungkin Along nak lepas nyawa dia, agak macam tu lah. Tapi nak beritahu kan, beza jauh. Tapi bila beza jauh, ayat kita yang paling simple macam tadi, buang tabiat. Sebenarnya kita jangan cakap macam tu. Hari ni suami-suami dengar ceramah, siapa pun ceramah, bila dapat benda baik, tahu buat. Kita isu dia sekarang ni, kita dah dapat benda baik banyak, soalan bocor dah dapat tapi tak buat. Jadi bila kita balik, kita buat, kita fikirkan tentang abang ni buang tebiat. Bukan buang tebiat sayang. Yang sebenarnya abang ni nak buang tabiat lama, ganti dengan tabiat baru. Macam tu ayatnya. Saya pergi ke satu sekolah Suri Seremban. Dekat saya ni gemar baca yang tulisan-tulisan kat dinding, kat tiang tu, kat pintu tu. Ada satu kat pintu tu, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jadi perubahan yang kita kena buat, kita fikir, kena buang satu ayat. Karena kita dah tahu dah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Dah tahu dah. Nabi kita Rasulullah SAW ni contoh ikutan terbaik.
Dah tahu tu contoh yang terbaik. Yang inilah modul yang paling hebat nak ubah keluarga kita jadi baik. Tapi kenapa gak nak tengok, nak ikut BTS? Kenapa nak ikut penyanyi pelakon tak tentu arah yang merayau sifat itu? Jadi makna kata, dalam hal ini bila kita cakap, contoh paling mudah kita cakap, kau ni sudah-sudahlah, Nabi pun ampunkan umat, takkan kau tak boleh maafkan dia? Itu Nabi, aku ni bukan Nabi. Itu jawapan yang biasa kita berikan. Dan bila jawab macam tu, saya nak kita semua fikir, bayangkan kalau Nabi dengar jawapan kita, jawapannya akan dipertontonkan di padang mahsyar besok. Bila Nabi dengar, tentu Nabi kecil hati. Nabi paparkan akhlak yang sedemikian rupa untuk kita ikut, sebab Nabi nak selamatkan kita. Itu sebab penghijrahan dalam keluarga pertama adalah kecintaan kepada Allah Ta'ala, bagi rasa sayang ke Allah. Itu sebab bukan semua orang ikut, bukan semua berubah, bukan semua hijrah ikut Nabi kerana Allah. Ada seorang pemuda ikut Nabi sebab gambar kat seorang perempuan yang ikut Nabi, maka dia cintakan perempuan tu, diikut Nabi sebab perempuan tu ikut Nabi. Itu sebab disebut wa may yuhajir fi sabilillah dalam surah An-Nisa 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muraghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang berubah, berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, niat dia kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Apa ada hal, apa kita takut? Manusia selalu sebut 3 perkara tapi buat 3 perkara. Dia selalu sebut dia hamba Allah, tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka. Dia selalu sebut yang dia tu, yang rezeki ni datang pada Allah, tapi bila susah sikit, kono PKP, mampulah kita weh, mana nak pergi. Yang kedua. Dan yang ketiga, kita selalu sebut kita akan mati, tapi perangai macam tak nak mati. Dan begitu bila kita tengok kan, perubahan-perubahan kecintaan pada Allah ni sampai tak? Niat tak kerana Allah. Contoh saya terbaca satu buku, Hidup dengan Bismillah. Kita memang hidup dengan Bismillah, tapi sayang hati kita niat tak ikut sama. Kita seolah-olah macam, aku nak minum, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nak azan tu? Lupa lah poin aku tadi mana tu. Tak, maknanya bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi sejauh mana bila kita baca Bismillah, hati kita ikut sama dengan nama Allah. Aku minum ni kerana Allah. Sudahnya dia jadi prosedur. Macam kita dengan bini kita, sayang nak? Sayang, prosedur. Kalau dia betul-betul sayang, Abang Aiman sayang tak kau dah kahwin tu? Dah. Tak saja, silap lah, dah sudah kan. Jadi bila dia kata Abang sayang, Abang Aiman sayang tak kat saya? Of course lah abang sayang, sepenuh hati abang. Cara cakap pun tahu dia maksudkan. Tapi sayang, sayang lah. Kau tak sayang takkan lah tak buat semua bla bla bla. Cakap macam tu prosedur. Macam kahwin lah, tanya imam. Mana tuan imam gitu? Oh imam dah nikahkan orang belum? Tanya imam. Imam tanya budak tu. Ni nak tanya kau baik. Dia tanya. Kau soman dia tanya. Kau pasal nak kahwin? Berapa ramai yang jawab? Kerana Allah. Berapa ramai? Imam cuba tanya sebelum kahwin tu. Kenapa nak kahwin? Mak bising dia. Apa hal lah mak kau bising? Tak bising ni kau jawab. Mak ni memang bising ni kau jawab. Bila nak kahwin? Bila dah kahwin? Bila nak beranak tu? Bila dah beranak asyik lelaki anak kau bila pengen nak perempuan? Lepas itu bila dia beranak kau jawab kau cukup lah. Bising dia memang ada je benda mak. Sebab mak kita ni dia rasa dia punyakan kita, dia akan tanya, dia memang cakap. Ada tu kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan semua habis dah kahwin dah Ustaz, tinggal saya je belum. Yang seorang ni, kenapa kau nak kahwin? Umur dah berapa dah? Susah betul nak jumpa. Kenapa kau nak kahwin? Saya nak kahwin kerana Allah. Susah nak jumpa. Dan biasanya lelaki yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Itu je yang besok kita nampak. Sebab dia dah tak ada jawapan lain, kan? Maknanya kalau jawapan kan? Macam tu berbahaya tu saya. Tetap tak lopeh. Jangan insya-Allah. Baik kan? Kita nak sambung lagi selepas ini, tapi kita beri laluan untuk laungan azan. Okey, baik. Silakan. Saya terbayang lagi yang Ustaz cerita tu tadi. Digambarkan kepada kita itulah, tu baru seorang. Tapi sebenarnya begitu banyak sekali pengorbanan daripada para sahabat. Begitu banyak sekali, tetapi support system ini sendiri. Saya ambil perkataan yang istilah yang digunakan support system ni sendiri, iaitu kita, antara kita.
Kan Nabi pernah gaya kan, bagaimanakah hubungan antara umat Islam dengan umat Islam tu adalah seperti ini. Nabi tunjukkan sebab bila kita ni bersatu padu kan, bersama-sama, maka kuatlah kita. Yang jadi masalahnya tadi, masuk yang kedua. Pertama tadi kecintaan kepada Allah. Tapi bila berubah tadi, pertama support sistem kita yang sebut buang tabiat. Yang kedua adalah di kalangan keliling yang ada satu perasaan yang tidak baik. Perasaan tak baik, tak payahlah kau nak berubah. Takat tu lah kau tu lah. Aku bukan tak kena, ada kawan aku macam ni lah. Lepas 3 bulan hilang. Ayat yang sampai. Isteri sendiri, abang tak payahlah nak baik-baik bang. Orang bukan tak kena, abang siapa? Bini tu. Bayangkan tu. Yang anak pula, abah tu kajap itu. Anak pun sama. Jadi ini adalah sebenarnya. Itu sebabnya Nabi pun sebut, aku paling suka umatku di dalam beribadah dia akan buat walaupun sedikit tapi berterusan. Makna Nabi ni bukan suruh kita tu, sebab kalau tengok Nabi letakkan KPI untuk umatnya mudah-mudah ya. Nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, bukan 10, bukan 15 kan 20 kan 100, satu. Itu pun bayar. Siapa hidupkan satu sunnahku maka dia sayang dengan aku. Nabi tahu declare dia sayang dengan aku. Kan? Dan kalau dia sayang dengan aku, dia akan sama-sama dengan aku di dalam syurga. Paling mudah, senyum pun bayar. Macam mana nak senyum Ustaz pakai mask? Kan? Nampak kau ni ngetangkik senyum tidak, tak tahu dia kata kan. Lepas tu begitu juga makan buah taman. Bulan puasa aja jumpa. Wah, Nabi makan hari-hari. Kan? Apa lagi? Semayang sunat. Cuba tengok berapa ramai orang bila orang sunat qabliyah ba'diyah, dia relax bersandar belakang tu. Macam kau semayang lah, aku dah banyak lah. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Benar-benar sunat. Buat baik dengan sahabat. Nabi sendiri 3 hari tak nampak sahabat, dia tanya. Mana Pak Zul, Dr. Zul lama tak nampak. Dia tak dengar malam ni dia pergi forum, minggu ni dia sibuk sikit. Oh ya ke? Mana Pak Haji apa tu, kau tak dengar ke Haji tu dah meninggal lah. Lah ya ke? Kita tanya tu pun kita sebenarnya mengamalkan sunnah Nabi. Sebab Nabi tanya khabar. Dan begitu juga kadang-kadang ayat yang kita gunakan ni, support system ni sebab penyakit dalam hati kita ni. Pertama diri kita sendiri, hati kita yang cakap, aku kalau setakat yang ni boleh lah, yang tu tak boleh dah. Kita nak buat kelas mengaji, macam naklah aku malu je. Malu fikir. Kan? Malu lah Ustaz semayang atas kursi. Yang patut malu yang tak semayang. Yang semayang kat kursi tu tuan tu sakit lutut. Pedulilah orang tu cakap tu mazhab kursi tu, pedulilah orang tu. Kita ni nak semayang ni lutut kita sakit, tapi buat ikut kemampuan kita. Cuma kita tahulah ilmunya kena belajar juga. Lepas itu dalam hati ni pula, dalam hati manusia kita sendiri dan orang lain ada satu masalah, penyakit berangkai. Pertama, penyakit tamak. Tu dah ada tu. Tak boleh jadi ni. Apa hal pula dia tiba-tiba nak datang surau, datang masjid duduk depan tu, ini mesti nak jadi AJK ni. Oh tak boleh jadi. Jadi AJK jadi hal. Dengan orang nak benar ke jadi AJK tu. Hati tak elok, tak apa dimakan ni pun tak tahu dalam perut tu. Yang kedua, sombong. Penyakit sombong tu pun menyebabkan kita susah nak berubah. Aku rasa dalam Taman Tun ni aku pangkat paling besar sekali. Apa hal lah pula dia nak pilih orang lain? Wah macam tu. Rasa yang paling pandai aku bukan dia ni tu. Tu Mak Dr. Zul tadi awal-awal lagi dia dah cakap dah. Orang sini handal-handal kan. Jadi kita bukan nak ajar benar dah. Nak share. Lebih kurang macam tu. Sebab bila orang ni menah diri lagi kita pandang tinggi kat dia. Betul. Saya tu orang cakap dia DR atau doktor. Saya senior doktor SDR. Saudara kan? Saya takat tu lah tuan-tuan. Ilmu memang jauh kan. Saya hanya boleh bagi daripada aspek sosiologi, psikologi sikit boleh saya bagi. Dan begitu juga dongki. Penyakit dongki ni paling hebat dalam masyarakat kita di dalam menghalang perubahan. Dengar orang tu naik pangkat, masalah kayak gitu. Apa masalah? Sedangkan support system tadi ayat dia,
kegembiraan sahabat kita adalah kegembiraan kita juga sepatutnya. Kan? Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arab hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Punya teruk kan, dua-dua pakai. Kita ni, saya ingat kata-kata Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri. Dia kata, tanda-tanda dengki dah bertapak dalam hati, tanda-tanda adalah bila mana kan, orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa. Mana dengki dah mula sampai. Dengarnya si Aiman. Dengar Aiman dah kahwin. Contohlah. Macam tu lah, dia tak rasa apa, dia tak rasa gembira. Makna dengki dah mula ada. Kan? Tapi kalau dengar Aiman dah kahwin, dia ke macam mana dia boleh kahwin? Makna tu confirm dengki dah ada. Faham tak? Dia patutnya, Aiman dah kahwin dia ke? Oh alhamdulillah kahwin dah dia. Tak ajak pun. Tak, dia baru beritahu dia nak kahwin. InsyaAllah majlis minggu depan. Okey, alhamdulillah. Nanti aku nak jumpa dengan anak telefon, nak cakap tahniah kat dia. Penyakit orang kita. Dengar anak dia dapat UPSR 6A. Macam anak dia seorang pandai. Apa masalah ni? Support system tadi, Dr. Zul sebut tadi. Dengarnya anak dia dapat 6A. Alhamdulillah ada juga budak pandai kat taman kita ni. Ingat tak ada dah. Dengarnya dia pakai kereta baru. Tak mana dicuri duit itu. La ilaha illallah. Apa salah? Dengar dia pakai kereta baru. Ya ke? Untung-untung dapat kita tumpang. Tak payah kita balik, tak payah kita servis, dapat naik jadilah, katakan. Apa salah? Dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos itu. La ilaha illallah. Apa salah? Dengar dia naik pangkat, alhamdulillah besok apa-apa kok susah boleh minta tolong. Kan? Dengar-dengar haji apa tu lah. Kenapa? Yang umur 85 tu kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Bini umur 25. Apa cer? Kalau orang tu hati dia bersih, dia cakap, alhamdulillah ada isteri yang tegak boleh jaga dia. Kata tu. Ni tak malam pertama mati tu. Janganlah cakap macam tu. Cuba kita cakap elok-elok. Mudah-mudahan bahagia, rezeki dia dapat isteri yang baik, mudah-mudahan baik boleh jaga dia. Sebab dengki ni, kalau saya tanya semua orang kan nak ringkas, nak jimat masuk, saya tanya apa maksud dengki? Kebanyakan hati, tak puas hati kan? Tapi sebenarnya dengki yang paling tepat, yang perlu kita simpan dalam kepala kita, inilah bapa segala penyakit. Nabi sebut dengki itu mampu memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Dan bila sebut tentang dengki, paling senang untuk kita elakkan dengki adalah dengan faham definisi dengki yang paling tepat adalah mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Itu sebenarnya. Jadi insya-Allah kalau kita senang hati, mulai ihsan ini gembiralah dengan kegembiraan saudara-saudara kita. Supaya kalau kita nak orang lain jadi support system untuk kita, biarlah kita jadi support system untuk orang lain. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Saya pun kehilangan kata-kata dah sebenarnya. Saya kalau boleh nak simpan, biarlah kata-kata Dr. Zul Ramli sebagai kata-kata terakhir sebenarnya. Hari ini deep sungguh. Saya bila dengar sebelah-sebelah ni lain macam rasa. Dan saya bukan apa baju merah malam ni sebab nak sesuaikan dengan sofa. Kan? Jadi bukan sebab merdeka warna ada, tetapi tak apalah. Dikaitkan saya nak ambil sikit ya. Bahaya betul, biasa ambil sikit tentu lama tu masalah tu. Pertama, dalam satu hadis qudsi Allah Taala sebut, aku tidak pernah memberikan dua kegembiraan dan dua keamanan dan dua ketakutan. Tapi aku memberi satu ketakutan dan satu keamanan, yakni barang siapa yang takut di dunia akan kuamankan di akhirat. Barang siapa yang merasa aman di dunia akan kutakutkan di akhirat. Itu pertama. Yang kedua, kita selalu dengar para ulama menyebut, Nabi pun sebut tentang sesungguhnya dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kenapa? Dalam penjara dia ada jarak dia. Sini tak boleh, ni ada pengadang dia. Bukan semua benda boleh makan. Apa yang diberi itulah kita makan. Makna dalam agama kita pun macam tu. Pada orang beriman, penjara.
Tapi akhirat besok kita bebas sebebas-bebasnya. Itulah kemerdekaan yang kita nak kejar. Jadi bila sebut tentang makan, boleh dalam penjara. Hari ni nak ayam bahagian kopak, cakaplah kalau dapat. Tak dapat dah. Kau ikan lah, macam tu kan. Macam tu juga dalam agama kita pun macam tu. Jadi dalam hal ini, secara ringkasnya hijrah ni memang kita tahu tidak ada lah. Nabi sebut tidak adalah penghijrahan selepas Fathu Makkah, tak ada lagi dah. Yang ada niat dan jihad. Perubahan yang kita nak buat daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik kepada lebih baik. Pertama, mahabbah kecintaan kepada Allah. Yang kedua adalah pengabdian kita kepada Allah. Improvekan diri kita. Tengok di mana kelemahan kita bab ibadah, maka perbaiki diri kita. Cuba sebaik mungkin untuk mencapai kesempurnaan ibadah agar tidak dikatakan kita beribadah hanya dapat ponek dan lalah sahaja. Pertama, nak capai kesempurnaan ibadah mesti ada ilmu. Kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk, perangai dan sikap kita. Semayang mengumpet laju ya. Semayang nombor ekor pun jalan. Ikhtiar kata dia. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat yang baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama mengubah diri kita untuk mencapai kemerdekaan yang sebenar, iaitu di padang mahsyar nanti. Tak nak kita menjadi satu golongan yang muflis, golongan yang rugi, kan? Disebut padanya umatku nanti yang datang ketika hari kiamat besok membawa segala amal ibadahnya, tapi muflis disebabkan sikap kita, perangai kita di atas muka bumi Allah ini. Jadi apa yang disebut tadi, saya rasa poin yang paling besar malam ini. Saya terima kasih banyak pada Dr. Zul Ramli, iaitu malam ini saya sendiri seronok untuk menggunakan perkataan yang paling baik sekali, iaitu support system. Kita dah cukup-cukuplah kita ni menjatuhkan. Cukup-cukuplah. Kita dah tengok coronavirus datang, wabak ni datang, dia tak kira siapa. Sama-sama, kena sama-sama, kaya miskin. Masa tu Ameh 916 tidaklah semahal emas yang kita pakai. Kita tahu dah masa tu Samsul debat ke Dr. Zul Ramli ke sampai pasar raya beratur. Kan? Jadi nak kata mana level kita, tak ada. Bila time kita susah, kita boleh bersama. Apalah salahnya kita menjadi saudara seperti mana sahabat dan Nabi kita, iaitu susah sama-sama, senang sama-sama. Dan last sekali, tu dia, confirm last. Nabi, kita nak ikut Nabi kan. Pertama, Nabi sayang isteri Nabi, kita sayang isteri kita. Kedua, Nabi sayang, tapi orang perempuan tak ada isteri macam mana Ustaz? Sayang pasangan, sebab Nabi sayang pasangan. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga Nabi, kita sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi, kita sayanglah sahabat-sahabat kita, termasuklah jemaah kita. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Selagi mana sahabat-sahabat kita pegang syariat Islam, sayanglah mereka. Selain pada tu, Nabi tak ajar kau jangan baik dengan dia ni geng ketua kampung lama, Nabi tak ajar. Kau jangan baik dengan dia ni fahaman tak sama dengan kita, Nabi tak ajar. Selagi mana dia Islam, kita sampai sini, cuba tengok sampai kat masjid, mana ada beza. Dia buat pengumuman, malam ni ada ceramah, siapa boleh datang, muslimin muslimat dia jemput hadir. Mana dia kata terbuka pada mereka yang berpendapatan 5,000 ke atas? Tak ada. Saf pertama yang pangkat pegawai, golongan B40 tak boleh datang. Siapa cakap? Tak ada. Semua sama. Di sisi Allah kita sama. Yang membezakan amal saleh dan ketakwaan kita pada Allah yang menjadi matlamat kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita merdeka, berjaya di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.